Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak pemberhentian sementara penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada 6 April lalu, Kementerian Kesihatan telah menjalankan kajian atau penilaian semula terhadap laporan daripada negara-negara lain berkaitan dengan kes-kes pembekuan darah dengan jumlah platelet rendah yang sangat jarang berlaku selepas menerima suntikan vaksin berkenaan. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut dalam sidang media mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar menambah, dalam satu mesyuarat yang diadakan baru-baru ini, Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 telah mengkaji maklumat terkini dari European Medicines Agency EMA dan Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency MHRA United Kingdom serta maklumat daripada negara-negara lain mengenai vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Sementara itu, satu mesyuarat Scientific Exchange Meeting juga diadakan 12 April lalu dengan maklumat daripadanya telah membantu dalam penelitian tersebut. Mesyuarat berkenaan dihadiri para pakar daripada rantau Asia Pasifik termasuk negara Brunei Darussalam dan wakil-wakil daripada AstraZeneca. Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 mengambil maklum bahawa dalam pelaksanaan kempen-kempen vaksinasi yang meluas, kemungkinan kejadian buruk ataupun potential adverse events boleh berlaku berikutan suntikan vaksin. Walau bagaimanapun, ini tidak semestinya bermakna bahawa sebarang kejadian adalah disebabkan oleh vaksin tersebut. Akan tetapi, ianya perlu disiasat lagi bagi memastikan segala isu berkenaan keselamatan kesihatan ditangani dengan segera. Vaksinasi seperti ubat-ubatan boleh memberi kesan sampingan. Jadi, pemberian vaksin adalah berdasarkan pertimbangan penilaian risiko dan faedah ataupun risk versus benefit analysis. Berdasarkan maklumat terkini mengenai dengan kejadian kes-kes pembekuan darah dengan jumlah platelet yang rendah iaitu thrombotic thrombocytopenia berikutan suntikan vaksin COVID-19, pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca berkemungkinan mempunyai hubungan kait dengan kejadian tersebut. Namun demikian, masalah tersebut adalah sangat jarang terjadi yang mana bilangannya adalah rendah iaitu kadar risiko lebih kurang 4 kes dalam setiap 1 juta dos yang diberikan. Alhamdulillah, di negara Brunei Darussalam pula berdasarkan 2,323 individu yang telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 AstraZeneca, tidak ada kejadian seperti ini telah dikenal pasti. Maklumat daripada negara-negara lain yang telah melaporkan kejadian pembekuan darah adalah sangat rendah, namun risiko ianya terjadi adalah lebih tinggi di kalangan kumpulan usia yang lebih muda. Manakala pada masa ini berdasarkan analisis daripada kadar asas ataupun baseline rates di kalangan penduduk United Kingdom dan Eropah, ianya tidak menunjukkan risiko yang lebih tinggi di kalangan kumpulan usia yang lebih berumur. Berhubung kejadian pembekuan darah, Menteri Kesihatan menegaskan adalah penting untuk mengambil kira bahawa ia adalah satu kondisi yang boleh dirawat dan garis panduan klinikal bagi rawatan kejadian berkenaan ada disediakan di negara ini. Tambahnya lagi, pengesanan awal simptom adalah penting bagi individu yang telah menerima vaksin AstraZeneca untuk mendapatkan rawatan dengan segera jika mengalami sebarang simptom seperti sesak nafas, sakit dada, bengkak kaki, sakit perut yang berterusan, sakit kepala yang teruk atau berterusan, penglihatan kabur setelah vaksinasi atau mengalami lebam kulit di bahagian lain badan selain tempat vaksinasi. Berdasarkan data yang sedia ada, dengan mengambil kira keberkesanan vaksin ini dalam mencegah jangkitan COVID-19, terutama kepada mereka yang berisiko seperti warga emas dan memandangkan kejadian-kejadian darah beku ataupun platelet rendah yang dilaporkan adalah sangat jarang berlaku. Oleh itu, Jawatan Kuasa Teknikal bagi COVID-19 berpendapat bagi pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca boleh dimulakan semula di negara Brunei Darussalam dengan syarat-syarat berikut. Memandangkan peningkatan risiko yang diperhatikan di kalangan individu-individu yang berusia lebih muda dan risiko yang rendah, serta nisbah faedah yang tinggi bagi mereka yang berumur tahun ke atas, vaksin AstraZeneca akan diberikan kepada orang dewasa berumur 60 tahun ke atas. Bagi orang dewasa yang berusia di bawah 60 tahun yang belum menerima dos pertama vaksin AstraZeneca, mereka tidak
akan ditawarkan vaksin COVID-19 AstraZeneca secara rutin. Bergantung kepada ketersediaan vaksin, orang dewasa yang berusia di bawah 60 tahun akan diberikan vaksin lain seperti vaksin Sinopharm. Walau bagaimanapun, vaksin COVID-19 AstraZeneca boleh digunakan di kalangan orang dewasa yang berusia di bawah 60 tahun jika manfaat menggunakannya melebihi risiko bagi individu tersebut. Setakat ini, tidak ada sebarang laporan mengenai kejadian pembekuan darah ataupun platelet rendah berikutan penerimaan dos kedua vaksin COVID-19 AstraZeneca. Oleh yang demikian, bagi individu-individu yang telah terima dos pertama vaksin COVID-19 AstraZeneca, mereka akan diberikan dos kedua vaksin COVID-19 AstraZeneca tanpa mengira had umur. Dos kedua adalah penting bagi perlindungan jangka panjang terhadap COVID-19. Vaksinasi tetap merupakan kaedah yang selamat dan berkesan untuk melindungi diri kita, keluarga kita dan masyarakat dari COVID-19. Kementerian Kesihatan meyakinkan orang ramai bahawa keselamatan vaksin adalah sangat diutamakan dan langkah-langkah akan sentiasa dilakukan untuk minimalisir risiko berkaitan dengan penggunaan vaksin seperti kesan sampingan dan sebagainya. Langkah-langkah pengambilan vaksin COVID-19 AstraZeneca ini akan sentiasa dipantau dari semasa ke semasa dan mengambil kira situasi COVID-19 tempatan dan juga perkembangan terkini pada vaksin tersebut. Dalam sidang media yang sama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Irsya mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing semasa pandemik ini. Orang ramai juga dimestikan untuk menggunakan aplikasi Bru Health dan mengimbas kod QR setiap kali masuk dan keluar dari premis-premis terutama di tempat-tempat awam. Sementara itu, Menteri Kesihatan juga memaklumkan bahawa tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan di negara ini kemarin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, tidak ada kes berjangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 221 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 210 orang. Sementara itu, 8 kes sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan adalah dalam keadaan yang baik. Di samping itu, seramai 573 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 16,892 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 132 sampel telah diuji bagi SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 118,240 ujian. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan turut menjelaskan setakat ini kira-kira 8,400 orang telah divaksinasi yang terdiri daripada para petugas barisan hadapan. Jelasnya lagi, program vaksinasi berjalan sedikit perlahan disebabkan oleh penangguhan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca. Menurut Menteri Kesihatan, tujuan utama vaksin adalah untuk meringankan simptom jangkitan dan mencegah daripada mengalami sakit teruk. Tambahnya lagi, vaksinasi tidak akan mencegah daripada dijangkiti COVID-19, namun jika dijangkiti simptom jangkitan akan sangat ringan. Because vaksin adalah salah satu saja daripada kaedah untuk memberhentikan penularan vaksin. It's not the magic bulletnya Tania. Ada vaksin tuh hilang dadak. Sementara itu, Pengiran Dr. Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, Ketua Pengarah Perubatan dan Kesihatan menjelaskan pada ketika ini Kementerian Kesihatan mengutamakan pemberian vaksin kepada petugas barisan hadapan dengan kira-kira 8,000 telah divaksinasi. We're hoping to finish off the frontliners and then I think probably that's the reason why I think the public, especially frontliners, need to hit the call of Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Kesihatan pula menjelaskan mengenai bekalan vaksin. Jelasnya, negara masih mempunyai bekalan vaksin Sinopharm dan AstraZeneca dengan bekalan vaksin Moderna dijangka tiba pada pertengahan Jun depan.
Generasi agamawan sekarang dan akan datang diseru memastikan kesinambungan Islam tetap relevan untuk berada dalam arus Perdana Negara, mendukung pemerintahan serta kepimpinan kerajaan beraja yang adil saksama pada memenuhi hasrat dan azam kemerdekaan. Landasan utama untuk merealisasikannya melalui program-program dalam Wawasan Negara 2035 dengan rancangan-rancangan strategiknya untuk mencapai matlamat-matlamatnya. Berucap pada Majlis Multaqa Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Asia Tenggara sempena Hari Al-Azhar Al-Sharif Sedunia, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi Lembaga Penasihat Multaqa Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Cawangan Negara Brunei Darussalam menekankan supaya generasi agamawan bekerjasama dan bersatu padu dalam 3 prinsip, iaitu kesetiaan kepada Sultan dan negara, keyakinan terhadap nilai-nilai Islam dan keharmonian sosial dan amalan tradisi berbaik-baik. Kita boleh melihat dan menurut jejak langkah Al-Azhariyun pendahulu. Mereka menampilkan agama Islam lebih dari setakat kesucian ajaran-ajaran dan kemurnian amal ibadatnya menurut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Bahkan Islam yang mereka tampilkan ialah Islam sebagai agama yang progresif, mendorongkan ke arah kemajuan yang seimbang bagi rakyat dan negara. Maka dengan penerimaan dan sambutan baik kerajaan berpemerintahan beraja pada era-era terdahulu itu, rakyat dan negara sekarang menikmati kemajuannya di segenap bidang pembangunan dan bidang-bidang agama tidak ketinggalan. Majlis Multaqa diisikan dengan pembentangan dari 3 negara serantau dipengerusikan oleh Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orangkaya Maharajalela Haji Yusof, Rais Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam, bertemakan memperkasa peranan alumni Al-Azhar dalam mengukuhkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam kalangan umat Islam. Multaqa yang julung kali diadakan di negara ini dihasratkan dapat memperkukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan alumni Al-Azhar di peringkat serantau dan antarabangsa sekaligus merangka kerjasama dalam bidang yang bersesuaian. Majlis yang dihadiri para alumni Al-Azhar dan penuntut Sekolah Arab Rimba turut diadakan secara maya untuk khalayak umum. Sementara itu, sempena dengan Hari Al-Azhar Al-Sharif Sedunia, Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Al-Sharif Brunei Darussalam mengadakan majlis doa kesyukuran yang berlangsung lewat petang kemarin di Sekolah Arab Rimba. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orangkaya Maharajalela Haji Yusof, Rais Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, tahlil dan doa kesyukuran. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan khairat Azhari kepada para penerima sumbangan yang terdiri daripada ibu tunggal dan anak-anak yatim dalam kalangan alumni Al-Azhar. Sumbangan tersebut diharap dapat membantu meringankan keluarga-keluarga berkenaan dalam menyediakan keperluan di bulan Ramadan dan bagi menyambut Aidilfitri. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis bermula dengan sembahyang fardu zuhur diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Imran bin Haji Kuncang, diikuti bacaan Saidul Istighfar, surah Yasin dan tahlil dan diakhiri dengan bacaan doa tahlil. Juga hadir Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad.
Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan lagi majlis tadarus sempena bulan Ramadan di Masjid Setia Ali Pekan Muara. Terdahulu diadakan penyampaian sumbangan wakaf keperluan masjid yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kepada Awang Nasihin bin Yahya, Pegawai Hal Ehwal Masjid Setia Ali Pekan Muara. Pengisian majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah disusuli dengan tadarus Al-Quran dan bacaan doa selamat serta sembahyang fardu asar berjemaah. Juga hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis akan diteruskan lagi Khamis ini di Masjid Kampung Belimbing, Subuk. Sementara itu, Jabatan Daerah Belait dan Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Belait petang kemarin mengadakan majlis tadarus Al-Quran di Masjid Pekan Seria, Kuala Belait. Rombongan diketuai Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Belait. Juga hadir Yang Berhormat Abang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Selain meningkatkan amal ibadat di bulan Ramadan, majlis juga bertujuan mengeratkan silaturahim dalam kalangan pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan kerajaan dengan jemaah masjid dan penduduk kampung. Penerbangan di Raja Brunei RB lewat petang kemarin mengadakan majlis penyampaian derma kepada 43 orang anak yatim dan 17 orang berkeperluan khas. Majlis berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Penyampaian derma disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi, Kementerian Keuangan dan Ekonomi selaku pengerusi RB, dan Kapten Haji Khalid Khan Haji Asmah Khan, Ketua Pegawai Eksekutif RB. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Pemangku Menteri Tenaga selaku Timbalan Pengerusi RB. Majlis diselajurkan dengan majlis berbuka puasa di pesawat RB Boeing 787.